Midah ada ni. Fadhal Midah. Hai, Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Kapten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni Apa tanya soalan khabar? poligami ni. Saya nak tanya soalan macam tu. Tapi nanti ada yang masalah-masalah Ada yang timbul panah nanti. ada. Okey, Kapten, saya nak tanya sikit. Tadi saya ada tengok video Kapten pasal ada ustazah tu kan, dia kongsi tentang hadis tu. 5 hari Jumaat dapat pahala setahun tu. Ya, Soalan-soalan macam ni bila bercakap tentang soal macam seksual macam ni kan, untuk berbicara tentang soal seksual ni, kita orang Islam ni kadang ada tight handbrake sikit lah untuk tahu boleh atau tidak bercakap tentangnya. So saya nak bawa pada isu yang baru-baru ni lah, yang melibatkan seorang wanita yang berkongsi tentang ilmu batin. Ini saya Fatin apa nama dia? Fatin Fauzi ke nama dia? Saya nak tanya Kapten lah. Setakat mana perkara ini boleh dikongsikan pada khalayak umum? Maksudnya kalau alasan mereka ni, mereka yang saya kongsi kat dalam saya punya social media, mereka bagi alasan benda ini adalah ilmu. Jadi mereka nak kongsi ni untuk elak daripada suami isteri bercerai-berai. Jadi Sexual saya education nak tahu, sexual education. Jadi saya nak tahu setakat mana perkara ini boleh dikongsikan kepada umum. Itu soalan pertama. Dan ada tak, soalan kedua, ada tak hadis-hadis ke ayat Al-Quran yang membataskan kita daripada menzahirkan perkara ini secara publik lah? Maksudnya dalam social media ke apa ke? Ada tak hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran? Itu soalan, tapi saya tak nak tanya soalan bergami. Itu 2 soalan tu lah. Untuk rekan. Bahaya. Takut Midah soalan pergi kami. Fadhal kita. Soalan pertama, saya antara yang pro ataupun yang sokong kepada sexual education. Okay, dan ia sepatutnya boleh disampai bahkan di dalam kuliah-kuliah, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah muslimat di masjid dan di surau. Sebab seksual ni sesuatu yang penting yang kalau di kalangan masyarakat kita tak tahu, ia boleh menyebabkan kerengganan, konflik dalam hubungan rumah tangga tu. Cuma sudah tentu bila bincang di masjid, di surau itu secara umum. Dan kalau ada yang lebih spesifik, kita anjurkan mereka untuk berjumpa kaunselor, sexual therapist dan sebagainya. Sebab banyak juga orang yang ada masalah ataupun cabaran dalam topik ini, tetapi mereka sapu bawah kapet. Tapi ianya terus membina menjadi dulu sikit, tapi lama-lama jadi bukit, menjadi satu konflik yang besar dalam kehidupan rumah tangga itulah yang boleh menjadi sesuatu yang menimbulkan pergeseran ke apa. Jadi saya memang pro kepada sexual education, cuma apa yang patut disampaikan lah, yang itu tu, the main syllabusnya tu. Sebab kadang yang sampaikan tu ustaz lelaki, dia cakap kepada audiens lelaki, dia lupa belakang tirai tu ada audiens perempuan. Jadi dia main cakap baik seronok saja kan, tanpa mempertimbangkan. Sama lah bila topik poligami kan, ustaz tu cakap lelaki ketawa, yang perempuan belakang tirai semuanya tunduk tak puas hati. Okey, masuk poligami pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya tidak adalah dalil Al-Quran ataupun hadis yang menghalang daripada membicarakan sex education ni. Bahkan bila saya Ustazah Asli Mansur yang saya react, yang video saya tadi tu, sebab saya dapat video tu, saya cuba cari video dia yang asal, sebab saya suka bagi link pada video asal. Cari-cari tak jumpa, tapi saya jumpalah beberapa potongan video dia, short video dia yang dia bicara perkara ni. Jadi saya sokonglah beliau membicarakan perkara ni. Cuma itulah dalam bab hadis tu saya ulaslah sebagaimana dalam video tadi tu kan. Jadi ini pandangan saya. Pandangan Ustaz Syahibuddin macam mana? Saya nak dengar daripada Kapten. Kapten ada dengar tak dia punya video macam yang disampaikan berkenaan dengan dia orang cakap seni ilmu batin ni, dia orang kongsi secara public dekat TikTok, tak salah saya. Saya punya kongsi macam ni lah Kapten, saya punya pandangan. Saya pun channel untuk sexual education, saya faham benda ini memang kena disampaikan kepada umum. Cuma bila dibuat secara public macam yang dibuat oleh beberapa TikTokers ni kan, dia dikongsikan secara sangat-sangat terbuka. Terbuka ni maksudnya dia menggunakan perkataan-perkataan yang tidak wajar. Kalau Kapten dengar dia punya video tu mungkin... Midah, saya nak selit sikit. Boleh. Saya pun ada tengok, saya pun rujuk kepada post sahabat kita Puan Hamidah sebelum ni.
berkaitan tentang keadaan beberapa TikTokers yang seni batin ni lah. Dan saya duk tengok saya tengok setiap orang yang di-mention oleh Puan Hamidah tu, secara jujur saya pun nak sarahah di sini, iaitu apa yang disampaikan, cara yang disampaikan oleh Fatin Fauzi, dan ada seorang lagi tu Miza, tukang guru batin tu, yang tu memang jauh daripada kebenaran ataupun jauh daripada nilai-nilai agama. Yang ni tak boleh. Okay. Sebab dia dah tak ada malu. Nabi SAW sebut, fa'ilam tastahi fasna' masyita. Kalau hang tak malu, buat apa suka hati hang. Kan? Jadi dia ada malu dekat situ. Yang ni memang dia tak ada malu lah, sampai cerita isu dalam bilik dan sebagainya. Yang tu tak. Tapi saya ada tengok satu TikTokers yang Siti Bazla tu. Ya. Saya tengok dia nampak lebih berdisiplin. Saya tak tahu lah, saya tengok beberapa dalam 10 video dia saya tengok dia agak lebih berdisiplin dekat situ. Cara dia sampaikan tu nampak dia nak sebutkan tentang sex education sahaja. Jadi dia tak melampau dalam bab tu. Dan cara dia sebut tu kan begitu datar, dan saya rasa okey lah, macam cikgu sedang mengajar. Kalau ustaz dia rasa okey kan, saya rasa tak okey. Untuk mungkin tahap sensitivity kita pada benda tu tak sama kot. Mungkin pada saya tak boleh terima. Ya mungkin. Okey, saya setuju kat soalan untuk Kapten. Terima kasih Ustaz sebab bagi wang untuk saya naik kotak. Saya turun balik. Tapi tak settle lagi Ustazah Hasri tu. Ya, Ustazah ni masih lagi. Kapten? Ya, ada sini. Kapten, hadis yang dia sebut tu sahih ke? Dalam satu hadis beritahu, barang siapa pada hari Jumaat, mereka memberi hak pada suaminya dan suaminya memberi hak kepada dia, maka mereka mendapat pahala ibadah solat setahun, puasa setahun. Kak, sonang kau jual kak. Ni hadis, ni bukan cerita lucah. Ni hadis. Apa Ustazah ni cerita pasal benda ni? Ibu, ini syurga dan neraka mu. Iyalah, nak hari Jumaat, nak solat Jumaat. Mau tidak aku wajibkan mandi itu? Inilah pahala yang dikatakan siapa yang menggembirakan suaminya mendapat pahala sunat puasa sunat setahun, pahala solat setahun. Wow. Sonang kau jual kak. Puihlah puasa Rajab, puasa Syakban, sampai masuk what? Ni. Pahala yang mudah yang diabaikan. Ada dalam Sunan Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Syuaib Arnaud dalam semakan masing-masing lah, independently ya. Cuma lafaznya panjang lagi lah, bukan sekadar jimat suami isteri saja. Dan kelebihan dia dapat pahala setahun. Pahala setiap langkah yang dia pergi ke masjid tu mendapat pahala setahun, yang ini pahala puasanya dan pahala solatnya. Cantik. So memang ada hadisnya tu. Cuma selain daripada hubungan jimat, macam yang saya tekankan ialah pergi awal ke masjid, sampai awal ke masjid, duduk saf pertama, mendengar khutbah dengan khusyuk apa semua tu lah. Ini kalau kita faham maksud mandi tu dengan mandi wajib selepas jimat. Sebab macam mana yang saya tekankan, yang Imam Al-Mubarakfuri dia merajihkan bahawa itu merujuk kepada mandi sunat sempena hari Jumaat, bukannya mandi janabah. Nanti Ustaz boleh tonton video saya tu. InsyaAllah. Saya tadi nak tonton dah, tapi tak sempat. Okey. Orang dia tanya soalan tu. Yang Puan Hamidah tanya tu, itulah nak cari balance, how to find the balance tentang sex education ni, mana yang boleh disampaikan, mana yang sensitif yang tak patut disampaikan. Tentang yang apa yang ada sebut batin ke apa tu, saya tak tahu, jadi tak dapat nak komen, tak sempat nak tengok semua. Boleh. Okey. Terima kasih Kapten.